Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الحمد لله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih bagi peluang kepada kita sama-sama dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala mengerjakan fardu maghrib secara berjemaah dan kemudian duduk satu majlis ilmu, majlis zikrullah, majlis pembacaan kitab Midrajul Fawatih, syarah kepada kitab Mishkatul Masabih. Semoga pembacaan kitab kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memasukkan nur daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam hati kita, lalu mendorong kita untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung muka surat 385, hadis 129 dalam kurungan 5, iaitu di bawah tajuk memohon perlindungan daripada azab kubur. Okay, memohon perlindungan daripada azab kubur. Wa bin sadadi muttasil minnah an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin li Bani Najjari على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر 6 أو 5 فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر قال رجل أنا قال فمتى ماتوا قال في الشرك فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذ بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر من عذاب النار تعوذ بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار قال تعوذ بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذ بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال رواه مسلم. Diriwayatkan daripada Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kebun milik Bani Najjar, sedang baginda sallallahu alaihi wasallam menunggang bagal kepunyaan baginda sallallahu alaihi wasallam dan kami berada bersama baginda sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba bagal itu terkejut dan hampir-hampir menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya di situ terdapat 5 atau 6 perkuburan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang mengetahui siapakah penghuni kubur ini? Seorang lelaki telah berkata, saya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, bilakah mereka mati? Laki itu menjawab, ketika mereka dalam kesyirikan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umat ini diuji di dalam kubur mereka.
Jikalau tidak ditakuti bahawa kamu tidak akan menanam jenazah, maka aku pasti akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia memperdengarkan kepada kamu azab kubur yang aku dengari. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berpaling menghadap kami dan bersabda, mintalah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada azab api neraka. Mereka berkata, kami berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada azab api neraka. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur. Mereka berkata, kami berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah perlindungan dengan Allah daripada fitnah yang zahir dan batin. Mereka berkata, kami berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah yang zahir dan batin. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah dajjal. Mereka berkata, kami berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Jadi dalam hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Zaid bin Sabit berkenaan dengan satu peristiwa yang berlaku di mana baginda Nabi SAW telah lalu berhampiran dengan kebun milik Bani Najjar, di mana baginda sedang menaiki bagal baginda, satu binatang tunggangan yang sering kali Nabi SAW naik, iaitu bagal. Baginda Nabi SAW. Nabi lebih suka menaiki bagal. Walaupun Nabi mempunyai kuda, walaupun Nabi SAW mempunyai unta, Nabi pernah menaiki kudanya, Nabi pernah menaiki untanya, tetapi Nabi SAW lebih gemar menaiki bagalnya, yang binatang yang biasa-biasa sahaja, yang tidak melambangkan satu ketinggian, kerana sifat baginda Nabi SAW yang sangat-sangat tawaduk. Baik. Kemudian di sini di mana kita dapat lihat tentang pada lafaz ketika mereka berada dalam kesyirikan. Jadi di situ baginda Nabi SAW menaiki bagal dan bagal itu terkejut kerana bagal tadi mendengar ujian yang sedang dilalui ataupun azab yang sedang dilalui oleh penghuni dalam kubur tersebut. Ada 5 atau 6 buah perkuburan yang ada berdekatan di situ. Maka Nabi SAW telah bertanya kepada para sahabat, siapakah yang mengetahui gerangan penghuni kubur-kubur ini. Maka seorang daripada sahabat Nabi SAW telah menjawab soalan Nabi ini. Maka beliau telah mengatakan, saya yang paling mengetahui tentang perihal mereka ini. Maka Nabi SAW telah bertanya kepada mereka, bilakah mereka mati? Lelaki itu menjawab, ketika mereka dalam kesyirikan. Ketika mereka dalam kesyirikan. Baik, apa maksud ketika mereka dalam kesyirikan di sini? Maksud di sini ialah dalam kesyirikan, maksudnya mereka mati selepas baginda Nabi SAW dilantik menjadi nabi. Dilantik menjadi nabi, menjadi rasul, seperti mana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani, iaitu selepas Nabi SAW dilantik menjadi rasul, maka mereka ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beriman dengan kerasulan baginda Nabi SAW, maka mereka sedang menanggung azab di dalam kubur itu. Bukan maksud di sini ialah mereka meninggal ini ketika dalam kesyirikan, maksudnya sebelum Nabi dilantik menjadi rasul. Kerana ada pun mati yang sebelum dilantiknya Nabi SAW menjadi rasul, maka dikira zaman fatrah, iaitu zaman di mana tidak ada mana-mana Nabi yang datang. Dalam tempoh selepas Nabi Isa diangkat, 500 tahun selepas itu barulah kedatangan baginda Nabi SAW. Jadi kalaulah mereka dimati, dan mati meninggal mereka ini sebelum Nabi SAW dilantik menjadi rasul, lalu mereka diazab, maka ia bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, dan ia bertentangan dengan pendapat yang asah, pendapat yang sahih, di mana menjelaskan ahli fatrah
tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak akan diazab kerana kesyirikan mereka. Baik, jadi sebab itulah untuk memahamkan lafaz ini, maka ulama telah menjelaskan seperti Imam Ibn Hajar menyatakan kesyirikan di sini maksudnya ialah selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi. Baik. Baik, penerangan. Umat ini diuji di dalam kubur mereka, sama ada ia merujuk kepada penghuni kubur tersebut atau kepada umat secara umumnya. Sebab lafaz umat itu sebenarnya adalah untuk jamak, untuk ramai, untuk bilangan. Sama ada bilangan umat di sini adalah khusus mereka yang sedang diazab ini, ataupun maksudnya kita semua yang setelah mati, kita semua akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuk ke dalam kubur, maka akan mendapat ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebabkan itu, maka ulama menjelaskan umat di sini kemungkinan iaitu sama ada mereka sahaja ataupun seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya, azab kubur yang aku dengari ini adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengar azab kubur dan masih mampu menanggung kedahsyatannya. Baik. Jadi baral ini dapat mendengar. Begitu juga binatang-binatang yang lain yang selain daripada manusia dan jin dapat mendengar apa yang sedang berlaku di dalam kubur. Yang tak dengar hanyalah manusia. Dan Nabi SAW dan Nabi-Nabi mereka diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga dapat mendengar suara jeritan ataupun kenikmatan yang ada di dalam kubur. Baik. Jadi di sini Nabi SAW menjelaskan bahawa azab kubur yang aku dengari memang dapat didengari. Dan begitu juga dalam lafaz baginda Nabi SAW di sini, di mana dalam hadis ini menjelaskan kemudian baginda SAW berpaling menghadap kami dan bersabda. Jadi bila mana perawi telah menjelaskan bahawa Nabi SAW tiba-tiba berpaling kepada kami. Tadi Nabi pandang kot lain, Nabi pandang ke tempat lain, sekarang Nabi pandang ke arah kami. Bermakna tadi Nabi sedang memandang ke arah mereka yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bukakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi dapat melihat dengan ain, dengan mata kepala baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri bagaimana keadaan keperitan kedahsyatan azab di dalam kubur itu. Yang kita panggil dia ainul yakin. Baik, ainul yakin kita akan dapat tuan-tuan bila mana kita dah sampai dalam kubur nanti. Barulah kita akan lihat sebenar-benarnya dengan mata kepala kita apa yang diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya, mendengar azab menanggung kedahsyatannya. Nabi SAW masih lagi mampu menghadiri pengkebumian, menziarahi kubur dan sebagainya. Di sini menunjukkan Nabi SAW mengetahui perkara gaib hanya setelah dimaklumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun begitu, ilmu Nabi SAW mengatasi semua ilmu manusia di dunia ini. Apabila berakhirnya ilmu insan, di situlah bermulanya ilmu para Nabi alaihissalam, dan bila berakhirnya ilmu anbiya, di situlah bermulanya ilmu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah ketinggian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah bagi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai darjat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Nabi tak sama dengan ilmu manusia lain. Baru-baru ni keluar kenyataan viral juga berkenaan dengan ada orang postingkan berkenaan dengan Nabi tak menerangkan tentang sesuatu perkara yang sepatutnya Nabi terangkan. Ini sebenarnya satu kenyataan yang sangat-sangat biadab kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dia kata Nabi tak terangkan macam mana nak menyelesaikan masalah cemburu bagi isteri-isteri madu-madu ni. Sedangkan tetap Nabi SAW menerangkan tapi dalam bentuk amalan-amalan. Kita boleh baca sirah. Oleh kerana kita ni tak rajin menghadiri kuliah, tak rajin membuka kitab-kitab sirah, kita tak tahu macam mana Nabi SAW mentarbiah isteri-isteri Nabi dari segi kecemburuan, macam mana daripada segi ketegangan tiba-tiba Nabi boleh buat dalam bentuk lawak jenaka. Itu tarbiyah Nabi SAW kepada isteri. Bacalah sirah. Oleh kerana tak tahu, kita ni rasa bahawasanya Nabi tak terangkan. Maka sebenarnya punca kesilapan ni adalah daripada diri kita. Baik, jadi disebabkan itu kita lihat bagaimana dalam hadis ini, walaupun Nabi SAW dapat mendengar jeritan kedahsyatan dalam kubur, tetapi Nabi SAW masih boleh menanggung kedahsyatan tadi dan pergi ke tanah-tanah perkuburan, menanam jenazah bersama-sama dengan para sahabat, sama-sama dapat menghadiri perkebumian sahabat-sahabat Nabi SAW. Ini menunjukkan bahawa tahammul dapat menanggungnya kedahsyatan itu adalah bukanlah orang-orang biasa, tetapi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti nabi-nabi. Bukannya Nabi SAW sahaja, tuan-tuan. Maksudnya semua nabi-nabi Allah bagi mereka ni tak sama darjatnya dengan manusia biasa. Kekuatannya, dari segi ilmunya, dari segala segi. Maka kita dapat lihat contoh bagaimana sirah menerangkan kekuatan Nabi Musa AS contohnya. Bila mana Nabi Musa AS dapat hadir di satu tempat, yang mana di satu tempat perkampungan Nabi Shu'aib AS, maka di sana baginda Nabi Musa melihat keadaan dua orang wanita yang menunggu giliran untuk mengambil air perigi, tetapi oleh kerana wanita maka dianggap orang yang lemah, ditolak, maka gilirannya tak tiba-tiba, menyebabkan akhirnya mereka telah menutup pintu, penutup perigi dengan menggunakan batu, sehingga perempuan ini, dua orang wanita ini tidak dapat mengambil air tadi. Jadi melihat keadaan itu, Nabi Musa duk perhati aja bagaimana orang buat pada wanita ni. Maka Nabi Musa kesian dan simpati kepada wanita ini. Lalu Nabi Musa AS telah mengangkat bagaimana dengan kekuatan yang Allah bagi kepada Nabi Musa AS, beliau telah mengangkat batu yang berat tadi menutupi perigi itu, yang mana batu itu boleh diangkat oleh 15 orang. Perlu diangkat oleh 15 orang, tapi Nabi Musa hanya mengangkat seorang dia saja. Kekuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada baginda Musa alaihissalam. Lalu baginda telah memberikan air tadi pada wanita ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala buka jalan dengan khidmat yang beliau buat ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan baginda Nabi Musa alaihissalam dengan ayah kepada dua orang wanita ini, iaitu baginda Shu'aib alaihissalam. Jadi kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada para nabi itu adalah kekuatan luar biasa. Tetapi bukan sahaja kekuatan, segala-galanya perlu ditanggung dengan berlipat kali ganda, tuan-tuan. Susah payah yang ditanggung oleh para nabi, susah payah yang berlipat kali ganda daripada orang biasa. Ketika mana Nabi SAW demam, Nabi bagi tahu pada sahabat, kamu demam, keadaan kamu begini. Kalau aku demam adalah 2 kali ganda daripada keadaan kamu. Kalaulah normal demam ni tuan-tuan 40 darjah Celsius lah kita kata kan. Maka kalaulah baginda Nabi SAW boleh terpaksa menanggung kepanasan sampai 80 darjah Celsius. Kedahsyatan kepanasan yang terpaksa ditanggung Nabi. Sakit kepala Nabi SAW adalah berkali ganda berbanding dengan orang biasa. Kita ini lihat yang Nabi itu yang syok-syok aja. Kita lihat Nabi itu yang memudahkan kita, yang seronok aja. Kita tak lihat bagaimana kesusah payahan yang ditanggung oleh Nabi SAW. Ketika dalam peperangan Khandaq, sahabat tunjuk mereka sedang kelaparan.
perut mereka diikat dengan batu, satu batu, tiba-tiba Nabi SAW buka, ada 2 ketul batu. Kerana kelaparan Nabi tadi adalah lipat kali ganda yang Allah berikan. Ini yang mana Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Ketika satu orang tadi boleh makan harta sedekah, kita boleh dapat sesuatu perkara, tapi Nabi SAW diharamkan daripada makan harta sedekah. Nabi SAW tidak boleh buat itu, tidak boleh buat ini. Ketika mana sembahyang tahajud itu sunat bagi umatnya, tapi bagi Nabi SAW tetap diwajibkan. Baik. Jadi janganlah kita lihat hanya dari segi perkahwinan sahaja syok. Nabi SAW boleh kahwin lebih daripada 4, tetapi kita tak lihat dari segala segi. Jadi inilah bagaimana Allah SWT tunjukkan melalui hadis ini kekuatan bagaimana ketanggung Nabi SAW dapat menanggung walaupun mendengar jeritan setiap hari, setiap kali lalu perkuburan, setiap kali lalu berhampiran dengan perkuburan dapat mendengar ni semua, tapi Nabi SAW masih boleh hidup seperti dalam keadaan yang biasa kerana kemampuan yang Allah SWT berikan kepada Nabi SAW. Baik, dalam hadis ini juga kita dapat adalah seumpama hadis bagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Lau alimtum ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Nabi SAW menerangkan ini kerana nak bagi tahu bahawa Nabi SAW telah melihat, Nabi SAW telah mendengar, Nabi SAW telah dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga. Nabi SAW telah melihat bagaimana keadaan azab dalam neraka dengan mata kepala Nabi. Maka hikmah dia tuan-tuan ialah yang menyampaikan kepada kita ini ialah Nabi SAW yang telah melihat dengan ainul yakin, iaitu telah melihat dengan mata kepala sendiri bahawa adanya perkara tadi. Maka ketika kita mendengar, pastilah kita kena yakin 100% dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Tak boleh kurang, tuan-tuan. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh ada syak, tak boleh zon, tak boleh waham. Mestilah jazam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalaulah tidak jazam, maka tidaklah datang ma'rifatullah, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian bagaimana Allah Ta'ala menyingkap pendengaran Nabi SAW. Allah menyingkap penglihatan Nabi SAW, dapat melihat perkara-perkara tadi. Sebenarnya singkapan ini adalah mengikut kemampuan kita. Kalau kita ni tak mampu, maka tidak dibuka kepada kita. Sebab itu tak dibuka kepada kita kerana kita tidak mampu. Ini yang berlaku kepada ulama-ulama terdahulu. Ketika mereka dibukakan kasyaf ini, lalu mereka dapat melihat, maka mereka terpaksa menundukkan pandangan kerana tak mahu tengok sesuatu perkara yang boleh merosakkan hati mereka. Sebab itu mereka berdoa kepada Allah Ta'ala supaya diangkat, dihilangkan perkara tadi, dihilangkan kasyaf itu, kerana mereka takut akan memberi kesan kepada hati mereka. Kerana mereka diberi kemampuan, mereka ada kemampuan. Ini yang diterangkan oleh Imam Tibi dalam kitab syarah beliau, di mana itu adalah berdasarkan kemampuan. Oleh kerana Nabi SAW mampu, maka itu diberikan kepada Nabi SAW. Adapun kita, kalau diberikan, nescaya kita akan binasa. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Sebab itu dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahawasanya jikalau tidak ditakuti bahawa kamu tidak akan menanam jenazah, maka aku pasti berdoa kepada Allah agar dia memperdengarkan kepada kamu azab kubur yang aku dengari. Kalau tak, habis kita, tuan-tuan. Tak ada siapa yang nak pergi tanam. Tak ada siapa yang nak pergi ke tanah perkuburan. Tak ada siapa yang nak pergi. Sebab apa? Sebab kerana tak mampu nak menanggung.
Orang akan tanya macam mana pula manusia ni boleh langgar perintah Allah Taala, tak mau taat bila mana Nabi SAW suruh kita untuk tanam jenazah, untuk pergi tanam perkuburan, untuk menanam jenazah. Takkan kita nak langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Oleh kerana kita tak dapat nak menanggung situasi itu, maka kita tak mampu. Sebab itulah Nabi SAW tak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala perlihatkan kepada kita, tapi tanamlah dalam hati kita bahawasanya apa yang Nabi SAW katakan itu benar. Ketika kita lalu di tepi perkuburan, tuan-tuan, kita bayangkan ada di antara mereka ni sedang mendapat kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada di antara mereka ni yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu secara pasti. Dan kita tak tahu bagaimanakah kesudahan diri kita. Adakah di kalangan orang yang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sebaliknya. Baik. Untuk perkara yang musyahadah, yakni dapat dilihat sudah memandai dengan mata, tidak perlu diberitahu oleh Nabi atau secara ghaib. Perkara yang boleh dilihat dengan panca indera tidak perlu diberitahu, tetapi manusia sangat berhajat kepada pemberitahuan Nabi SAW untuk mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Jadi perkara ghaib ini kita tak dapat lihat. Adapun perkara yang dapat dilihat cukup dengan tak perlu diterangkan pun kita pun tahu. Tetapi perkara yang berkaitan dengan ghaib ini, maka Nabi SAW jelaskan kepada umat supaya yang ghaib ini benar-benar keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi SAW tanya pada sahabatnya, kaifa asbahta, bagaimanakah keadaan kamu, bagaimanakah di pagi kamu, di pagi hari kamu. Maka sahabat ni menjawab, asbahatu mu'minan haqqa, aku berpagi-pagi sebagai seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ditanya oleh Nabi SAW, apakah tandanya? Bagi setiap dakwaan tu mesti ada bukti dia, mesti ada tanda dia. Maka sahabat ni menjawab, ketika aku bangun di pagi-pagi hari, maka aku dapat melihat seolah-olah aku nampak ahli syurga sedang menziarahi sesama mereka. Aku dapat lihat ahli neraka sedang menjerit kesakitan, menerima azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya yang ghaib itu seolah-olah nampak nyata di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa, tuan-tuan? Kerana Nabi SAW sering menjelaskan kepada mereka tentang perkara yang ghaib ini, sehingga perkara yang ghaib itu seolah-olah itulah yang zahir di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan yang zahir itu kadang-kadang bila Nabi SAW mengatakan sebaliknya, maka yang zahir itu mereka akan tolak tepi, tuan-tuan. Bahkan yang diberitahu oleh Nabi itulah yang akan didahulukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada fitnah zahir dan batin. Baik. Kemudian Nabi SAW ajar pada kita, tuan-tuan, dalam hadis ini juga, Nabi SAW telah ajar pada umat dia untuk minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perkara pertama yang Nabi SAW perintahkan kepada kita untuk kita minta perlindungan adalah mintalah perlindungan daripada azab api neraka. Baik, dari segi susunan azab neraka ni akhir sekali, tuan-tuan. Pertama sekali kita lalui selepas kita mati adalah kubur dulu. Kenapa Nabi SAW sebut azab api neraka dahulu? Kerana dari segi kedahsyatan pastilah neraka itu lebih dahsyat daripada kubur. Maka sebab itu dalam hadis ini Nabi telah memerintahkan para sahabat, ta'awwazu billah min azabillah. Ini nombor satu yang Nabi SAW minta kita supaya kita baca doa minta perlindungan daripada azab api neraka. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, ta'awwazu billahi min azabil qabr. Mintalah perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada azab kubur. Baru Nabi sebut pasal azab kubur. Tapi yang doa yang kita baca, tuan-tuan, yang juga sabit melalui baginda Nabi SAW, yang kita sering baca ketika tahiyat akhir, sebelum kita bagi salam, maka kita baca, kita minta perlindungan daripada azab kubur.
Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Minta perlindungan daripada azab kubur dan juga daripada azab api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kita juga minta perlindungan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita bagi salam, kita sunat untuk kita baca minta perlindungan daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ini ujian kematian. Dan juga daripada fitnah Masih ad-Dajjal, daripada fitnah Dajjal. Baik. Memohon perlindungan dengan Allah SWT daripada fitnah zahir dan batin. Jadi zahir ini termasuklah dari segi yang zahir yang kita faham. Dan batin ini ialah seperti syirik, riya, ujub, takabur. Ini semua termasuk dalam fitnah batin. Sebab itu kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada ujian ini. Kalaulah seorang itu diuji dengan sifat ujub, maka susah tuan. Kita perlu kepada doktor. Kita perlu seorang merawat kerana ia kesakitan yang tak boleh dilihat. Kalau kita demam, kalau kita sakit gigi, benda tu boleh, kita boleh jumpa doktor. Ada orang yang kita boleh, tapi kalau perkara yang berkaitan dengan penyakit hati, kita perlu kepada guru yang mursyid yang boleh mentarbiah hati kita daripada penyakit-penyakit yang parah ni tuan. Dan kerosakan dia tadi bukan di dunia saja. Kalau kita sakit gigi, paling kurang pun sakit kepala, rasa kesakitan dia tadi sampai di dunia je lah, tak membawa kepada di hari akhirat. Tetapi bagaimana satu orang diuji dengan sifat riak, ingin menunjuk-nunjuk kepada orang, dia diuji dengan fitnah batin, yakni dalam hati dia timbul was-was dalam hati kepada keagungan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah yang sebenar-benarnya ujian. Maka sebab itulah kita perlu juga kepada guru yang boleh mentarbiah hati kita. Baik. Jadi ini maksud fitnah zahir dan fitnah batin. Dan bila disebut dalam hadis ini fitnah zahir dan batin, termasuklah di dalamnya fitnah Dajjal. Dan disebut fitnah Dajjal secara khusus, tapi ia disebut semula takhsis ba'da ta'mim, yakni selepas disebut fitnah zahir dan batin, disebut secara khusus tentang satu lagi fitnah yang dipanggil sebagai fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ujian Dajjal, yang mana Allah Ta'ala akan uji keimanan kita. Dari segi zahir dan juga batin kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu orang yang mana dia yakin dengan kebendaan, maka ujian ketika datangnya Dajjal, maka dia waliyazubillah akan ikut Dajjal. Orang yang tidak yakin dengan amal boleh menyelesaikan masalah, dia akan pergi kepada Dajjal, sebab Dajjal membawa mata benda dunia di hadapan dia. Tetapi seorang yang mana dah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakin dan tanam dalam hati betul-betul, yakin, sebenar-benar yakin nak menyelesaikan masalah adalah melalui amal yang diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan, kita belajar yakin, sebab itu kita belajar dengar hadis Nabi berkaitan dengan kelebihan-kelebihan. Kita dengar kitab Fadail Amal, kita dengar kelebihan-kelebihan amal ni tuan, supaya hati kita ni terdidik, ditarbiah, supaya yakin dalam amal lah sebenarnya menyelesaikan masalah. Inilah yang diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mana di dalam kehidupan dunia ini dia tak betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iman dia goyang ketika lihat Dajjal membawa segala khazanah-khazanah, dapat menurunkan hujan, dapat memberi kemakmuran, dapat menyuburkan tanaman, maka ujian keimanan kepada diri dia. Tetapi orang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mana ibu bapa dia dihidupkan kembali.
lalu dipaksa dia untuk bersaksi atas Dajjal ini sebagai Tuhan, tetapi dia tetap mengatakan bahawasanya kau ni memang betul benar-benar Dajjal. Kerana yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu 100%. Yang diberitahu oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, terangkan kepada dia bahawa Allah Ta'ala itu ialah bersifat laisa kamislihi syai', tidak ada sesuatu yang sebanding dengan Allah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, berlawanannya Tuhan itu dengan makhluk-makhluk yang bersifat hadis yang baru. Ini menunjukkan bahawasanya Tuhan itu tak sama. Dan itulah yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Dajjal datang, maka yakinlah dalam hati kamu bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak buta. Adapun Dajjal dia bersifat a'war, iaitu buta sebelah matanya. Matanya sebelahnya tersembul keluar seperti biji anggur. Seperti biji anggur. Maka sifat tadi a'war itu maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala sama seperti makhluknya. Ya, Allah Taala maha melihat, Allah ada bersifat basar, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bukan basar dengan perantaraan seperti kita. Perlu ada mata. Ini keyakinan-keyakinan yang kita belajar dalam ilmu tauhid, tuan-tuan. Kita belajar dalam sifat 20 sebenarnya adalah untuk mendidik kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Belajar ilmu sifat 20 itu, ilmu tauhid ini mengikut acuan yang betul, menyampaikan kita kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, barulah yang dikatakan sebagai ma'rifatullah. Adapun kalau belajar ilmu tauhid, betul kitab bahasa Arab, tapi penerangan dia berkaitan dengan ilmu tauhid 3 serangkai, kan? Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, maka ia bertentangan akidah ahli sunnah wal jamaah, maka kata ulama itu tidak dipanggil ma'rifatullah. Itu tidak dipanggil ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah mesti ada 3 perkara tadi. Pertama, jazam, yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Bukan syak, waham, zon dan sebagainya. Kemudian yang kedua ialah mesti muwafaqah dengan ahli sunnah wal jamaah, muwafaqah yang hak. Ada yang ketiga ialah mestilah dengan dalil. Kalau tak ada dalil, maka itu tak dipanggil ma'rifah, bahkan dipanggil muqallid, diikut-ikutan sahaja. Baik, jadi sebab itulah kita baca hadis-hadis Nabi SAW ini sebenarnya nak menambah lagi keyakinan kita terhadap apa yang diberitahu oleh baginda Nabi SAW. Fasal yang kedua, kubur diluaskan seluas 70 hasta persegi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kubira al-mayyitu atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wal akharu an-nakir fayaqulani ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul fayaqulu huwa Abdullah wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجعوا إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقول قولا فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك رواه الترمذي. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dikebumikan mayat, maka 2 malaikat yang berwajah hitam dan biru kedua matanya, pertama dipanggil Munkar dan kedua dipanggil Nakir. Mereka berdua akan berkata, apa yang kamu katakan berkenaan dengan lelaki ini? Maka
dia akan berkata, dia adalah hamba Allah dan utusannya. Aku bersaksi bahawa tiada yang layak disembah selain Allah dan Muhammad itu ialah hamba dan utusannya. Mereka berdua berkata, kami telah mengetahui bahawa kamu akan berkata sedemikian. Kemudian 70 hasta persegi kuburnya akan diperluaskan baginya. Kemudian diterangi kuburnya dengan cahaya dan dikatakan kepadanya, tidurlah kamu. Maka katanya, aku ingin kembali kepada keluargaku dan khabarkan kepada mereka akan keadaan dalam kubur. Dua malaikat itu akan berkata, tidurlah kamu seumpama tidurnya pengantin yang hanya akan dikejutkan oleh keluarga yang paling disayanginya. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala membangunkan dia daripada tempat pembaringannya. Jika yang ditanam itu ialah seorang munafik, maka dia akan berkata, aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku berkata, sepertinya aku tidak mengetahui. Maka dua malaikat itu akan berkata, sesungguhnya kami mengetahui bahawa kamu akan berkata sedemikian. Kemudian dikatakan kepada bumi, himpitlah dia. Lalu bumi akan menghimpitnya sehingga berceragahlah tulang rusuknya. Maka dia akan sentiasa diazab. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkannya daripada tempat pembaringannya. Baik, hadis yang fasal kedua, maksudnya fasal pertama yang dibawa oleh musannif, kita tahu yang diterangkan oleh ustaz, oleh pengarang kitab ini, bahawa fasal pertama musannif bawa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sahaja. Fasal kedua ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain. Fasal ketiga iaitu kata-kata ataupun yang lain-lain sebab yang berkaitan dengan bab ini. Itu fasal ketiga. Faham susunan tu, maka fahamlah macam mana cantiknya susunan yang dibuat oleh pengarang kitab dari segi hadis. Kita tahu bahawasanya kitab hadis ini ada pengarang asal dia. Kemudian ditokok ditambah lagi hadis-hadisnya. Kemudian yang kita panggil sebagai kitab Mishkat itu setelah 2 kali perubahan. Adapun yang kita baca ini adalah kitab Midrajul Fawatih, syarahnya yang mensyarahkannya adalah guru kami Maulana Husnul Hizam bin Hamzah, yang mana beliau menulis syarahan ini ketika menjalani pengajian di Pakistan melalui guru, melalui ustaz yang mengajar ini, iaitu Maulana Jamshid kalau tak silap saya, yang mengajar kitab ini. Maka ketika kuliah pengajian kitab hadis ini ditulis penerangan-penerangan ini lalu dibuat buku. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan juga, ialah esok di madrasah kedatangan guru kami juga yang akan menyambung pengajian kitab kita ini. Bagi mereka yang berkelapangan, bolehlah sama-sama esok pukul 9 hingga sampai pukul 12 tengah hari. Itu sedikit makluman berkenaan dengan kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan sambung syarahan kitab ini muka surat 387 ni pada hari yang lain dan bulan yang lain, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka